Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kata Allah, Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan apakah itu malam Al-Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan malam Al-Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dan pada malam Al-Qadar itu turun para malaikat Allah dan roh yakni Jibril alaihissalam ke dunia untuk melaksanakan beberapa urusan dan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan salam sejahtera, selamat sejahtera ke atas mereka yang bertungkus lumus, yang beramal dan beribadah pada malamnya sehinggalah terbitnya fajar. Sadaqallahul azim. Surah Al-Qadar, surah yang ke-97, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Yang simulakan sahibul muhtaram pengerusi majlis pada program tengah hari ini dan seluruh warga kerja Proton Edar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah. Saat ini, di tak kala ini, Allah memilih kita sebagai orang yang beriman dan sebagai orang yang berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Alhamdulillah, syukur. Muka hari ini nampak muka di syurga belaka nampak. Yang perempuannya insya-Allah bakal bidadari. Yang lakinya bakal bidadara. Dan mudah-mudahanlah bertemulah kita suami isteri, mudah-mudahan di syurga, nur di akhirat kelak, apabila memenuhi tuntutan, iaitu melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah dan juga apa yang dilarang oleh Allah pun kita jauhi. Kalaulah kita istiqamah dengan apa yang kita fahami dan yang telah kita amalkannya, insya-Allah janji Allah ni bukan janji orang. Janji Allah ni daminallah, jaminan, insya-Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak memungkiri janji. Yakinlah apa yang disebut oleh Allah, every single dalam Quran, setiap huruf, setiap kalimah, setiap ayat, baik cerita tentang syurga, baik cerita tentang neraka, benda itu tetap benar. Cuma kita yang tak dapat lihat dan tak dapat tengok lagi. Cuma baru dengar daripada ayat-ayat Quran yang menceritakan story mori. Syurga begini-begini nikmat, neraka begini-begini azab. Maknanya sudah ada muqaddimah ataupun dia punya bahasa kita kata apa dia, awalan, ya, dia punya bunga-bunga yang menceritakan bahawa kecantikan syurga begini. Dan dalam keadaan neraka itu adalah suatu tempat yang azab. Itu diajar supaya kita berdoa, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka jahannam, ya Allah. Ramadan yang kita berada hari ini, inilah waktu yang cukup sesuai untuk kita bertaubat, untuk kita mohon keampunan daripada dosa yang kita lakukan. Cukup banyak dosa dengan suaminya, isteri pula yang disebutkan tadi dengan suami. Suami juga ada dosa dengan mak ayahnya,
Begitu jugalah tak ada orang yang terlepas daripada buat silap, khilaf, terlanjur. Sebab kita ni manusia. Memang Allah jadi standard jenis manusia suka buat benda-benda pelik yang bertentangan dengan syariat. Kerana itu Allah bagi 1 bulan daripada 12 bulan Ramadan Karim. Untuk apa? Untuk penyucian dosa diri daripada kekotoran. Kalaulah masjid itu disebut oleh Allah, rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, lelaki yang berada di masjid itu tujuan mereka untuk membersihkan diri mereka daripada dosa. Ada orang yang tak pergi masjid, ada orang yang tak pergi surau. Dikira dia je kan, duduk di rumah melepak mengopi, kejap-kejap kan pergi Starbucks, kejap-kejap pergi Coffee Bean, kejap-kejap Papa Rich, kejap-kejap jumpa Papa Rock pula Ramli Sharif. Gitulah lebih kurang kan. Dia masa dia tak nak habiskan waktu untuk ke semajid. Semajid tahu kan? Masjid lah maksud dia. Makna kata anak muda ni memang susah nak lekat di masjid. Susah. Anak dara pun cukup payah nak berada di masjid. Pandai pula alasan anak dara mana wajib pergi masjid, sunat mayang di rumah, tak tanya-tanya Tok Mufti. Pandai pula dia. Ada je alasan. Tapi untuk menuntut belajar ilmu kena pergi masjid. Sebab masjid lah disebut sebagai center learning. Bukan setakat OUM menjadi center learning. Masjid inilah pusat pembelajaran untuk kita lah yang syabab, anak-anak muda. Macam saya pun muda lagi, baru 43. Muda lah ya. Tuan-tuan yang lagi muda, ada yang umur 33. Walaupun nampak dah 73. Itu pun dia juga muda belaka ni. Makna kata kita pergi ke masjid tadi untuk belajar, maka adalah suatu yang harus. Sunat yang kata semayang di rumah renung lagi perempuan, takut di masjid timbul cerita fitnah. Itu betul. Maknanya kita nak kena lihat keutamaan di tadi. So hari ni anak muda susah nak pergi ke masjid. Majlis ilmu payah ya. Dan kita buat pula di Dewan Auditorium ni. Alhamdulillah nampak kehadiran pun tak kurang 3,000 ada. Masuk ni jin-jin yang ada ni, insya-Allah mudah-mudahan sama-sama dengan kita tengah hari ni. Alhamdulillah. Bukan senang hadirin sekalian. Nak sekejap je, bukan lama, 45 minit, 45 minit hiburan lah kita kata. Halua telinga pun dia juga ya. Tapi yang lebih penting kita nak ambil pengajaran. Ini ustaz ni baru mukadimah ni. Ustaz lagi 20 minit lagi insya-Allah. Kita nak santai dulu sebab baru ada 2,000 ni. Tambah sikit lagi baru kita mula start. Boleh kan? Boleh kan? Yalah saya boleh, tuan-tuan tak boleh kan? Nak kena beredar pula pertuan-tuan ni. Sebab 1.45 masuk balik kerja kedua. Mana kita lihat ya, sesungguhnya bila ada ruang dan peluang kita, kalau tak pergi masjid, maka Allah bagi pula Ramadan Karim. Ramadan ni adalah bulan pesta ibadah. Kita boleh buat berbagai-bagai ibadah. Macam jugalah kuih raya beraneka kuih. Dulu waktu perang Iraq dulu, entah macam mana ada pula kuih raya kuih Saddam Hussein. Apa benda pula kita kata kuih Saddam Hussein? Rupanya Presiden Iraq Saddam Hussein. Ada pula jenama kuih raya Saddam Hussein. Maknanya kuih raya pun macam-macam jenis nama dia. Ni yang akhir ni lagi lah, segala yang ada. Kuih apa dia? Kuih semprih meleleh ke benda ke? Ada. Kuih, ada kek yang kek bajet meleleh tu satulah. Meleleh je. Kek coklat meleleh, segala-gala meleleh. Macam ada basi meleleh. Yang tu, dia pun pandai pula mereka cerita. Ni jenis ni, ni jenis. Makna kata, kita boleh tengok dunia ni, kita boleh create lah. Ramai orang boleh reka cipta apa yang mereka nak mereka. Ibadat ni Allah yang tentukan jenisnya, pelbagai jenis ibadat amalan ni Allah yang suruh buat. Tak kira apa pun kita punya ibadat yang menjurus ke arah kebaikan, kebajikan, maka jalan. Teruskan. Di bulan Ramadan ni tak ada yang di bulan yang lain, iaitu solat yang disebut solat sunat tarawih. Special Allah bagi.
Tak sama dengan sunat awabin. Solat sunat awabin di antara maghrib dengan isyak 8 rakaat. Dua rakaat. Tak sama dengan solat sunat tasbih 4 rakaat yang kita buat siang, ya, 1 salam, dan 4 rakaat yang kita buat malam, 4 rakaat 2 salam. Tak sama. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kata Nabi, barang siapa yang qama, yang mendirikan Ramadan. Dalam kitab Syarah Muslim, Imam Nawawi menyebut qama itu ialah mendirikan malam Ramadan dengan solat sunat tarawih yang tak ada pada bulan-bulan yang lain. Nampak? Itu di antara banyak lagi yang kalau kita nampak susun satu-satu dengan Quran bertadarus, ya, kemudian dengan solat sunat malam, tasbih, ya, taubat, hajat, apa lagi, ya, kemudian dengan sedekah pula lagi. Kalau siangnya berpuasa, ada lagi sedekah, malam pun orang sedekah. Kemudian apa lagi? Ada lagi majlis ilmu pula lagi, ada tazkirah tarawih Ramadan pula lagi. Witir mana jarang kita buat lah kalau bulan Syawal, bulan Muharram. Allah, payah nak buat witir. Witir pun kadang apa benda, kita tanya pula, witir apa benda? Witir lah. Iyalah witir tu benda witir. Makna kata kita pun tak tahu benda witir kalau tak Ramadan. Ada lagi tanya, ni kita i'tikaf lah 10 terakhir Ramadan. Makna kata kalau bantal tu di rumah, kalau boleh bawa bantal pergi masjid, tidur di masjid. Bukan suruh tidur berdengkur sampai subuh tak. Makna tidur sekejap meraihkan malamnya yang kita nak cari, malam ni. Belum masuk lagi ni, baru mukadimah malam Al-Qadar. Nak berada di masjid, ada niat tadi, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Orang yang dah biasa, dia tak ada masalah. Dia sebut apa dia i'tikaf? Oh, i'tikaf duduk sebentar, duduk di masjid, buat ibadat. Tapi kalau orang yang jarang-jarang, benda i'tikaf ni, i'tikaf kain tudung skaf. Dia ingat skaf, dia ingat i'tikaf. Tak sama, sister. I'tikaf dengan skaf lain. I'tikaf bahasa Arab. Kalau skaf, tudung orang perempuan. Tapi bolehlah dekat-dekat daripada langsung tak tahu. Jadi dia pun niat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid. Kena betul. Jangan tu teringat skaf kita nawaitu skaf fil masjid. Tak jadi. Dia bukan skaf, dia i'tikaf. Bila Ramadan ni kita teringat macam-macam jenis. Oh, i'tikaf ada, witir ada. Ni kalimah bahasa Arab ni. Sebab kita tak biasa. Maka sebab itu kita Ramadan ni membiasakan yang tidak biasa. Membiasakan sesuatu yang tidak biasa. Barulah, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak pilih kita daripada kalangan an-nasi ajma'in, yang ramai manusia di dunia ni. Allah pilih kita berada dalam satu malam yang cukup istimewa dan teristimewa. Kalaulah kita rasa kita ni raja sehari kahwin macam istimewa dah. Layanan dengan ayam golek, dengan kambing golek berguling, macam-macam lah istilah. Buah tu saya ceritalah. Buah betik dengan buah tembikainya, water lemon pula dah. Benda watermelon, terbalik pula dah, water lemon. Ada kot buah baru, water lemon, watermelon ada, kemudian buah papaya ada, samalah kan betik tadi. Buah durian ada. Layan sungguh, raja sehari. Kita rasa, oi istimewa dah. Ya ke? Belum lagi. Orang yang paling istimewa bila mereka yang ni semua bercita-cita, semua mengimpikan. Apa dia? Cita-citaku menjadi orang kaya. Ya ke? Tak. Bukan jadi orang kaya dengan harta, tapi yang kita bercita-cita, ya Allah, aku umurnya sudah pendek sangat nak bertemu Engkau, ya Allah. Sedangkan ibadat aku dalam keadaan sedikit dan tak cukup menjadi bekalan untuk negeri akhiratmu, ya Allah. Bagaimana? Kita pun tak tanda soal. Maksud kata, macam mana diri aku ni? Ya Allah, ya Allah, tanya balik. Kita semakin dekat ni, semakin dekat dengan mati. Tak tahulah dekat esok ke, pagi ni, pagi besok ni ke, ataupun tengah hari ni lepas habis kuliah. Kita tak tahu ni. Kok tengah kuliah ke rebah pula, manalah kita tahu. Semua ni
Mesti ada satu pertanyaan pada diri dia every day, every time, every moment. Kenapa? Kerana mati ni, dia datang ni tak tahu bila, di mana, dan kita tak tahu dalam keadaan macam mana. Renung, tenung, menung. Bulan Ramadan ni lah tuan-tuan, di antara yang kita pernah dengar, kematian yang cukup banyak, ramai. Tadi sahabat hantar daripada kampung, dah kawan dia pula meninggal, umur baru 20 lebih. Sebelum tu kita pernah meninggal dengan apa dia, kita dah menerima berita orang meninggal ramai dah. Aksiden, kemalangan, belum lagi raya. Nampak kemalangan di bulan Ramadan, 7 orang baru ni hafiz Quran di Kelantan. Tu kira seronoklah dalam bulan Ramadan, meninggal hari Jumaat. Ya, ada yang meninggal dalam bulan Ramadan bukan hari Jumaat. Kita dengar, aku ni tak tahulah bila, ya Allah, sempatkah aku habiskan Ramadan ni? Sebab kita semua bercita-cita, kalau boleh ni aku nak dapatlah kemuliaan malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Lailatul, itulah kira malam dah. Jadi orang Melayu dia tak pandai cakap Arab, disebut 2 kali lah. Malam Lailatul Qadar, maknanya malam Al-Qadar. Bolehlah Al-Bantayun wal-Sapuyun wal-Balulun. Itu fil lughati Arabiyyah. Sebab kita bukan orang Arab. Ustaz, ya, entah nak tanya ana lah. Gasak engkau lah, engkau tanya engkau ke, engkau tanya aku pun tak tahu nak jawab macam mana. Entah nak tanya ana, tu maksud dia apa benda? Nak cakap ana tanya entah. Dia kata entah nak tanya ana. Eloklah. Kan, kita orang Melayu, kita bukan Arab. Nak sebut balik. Ertinya hadirin sekalian, orang yang nak bertemu pada malam Al-Qadar ini, orang yang istimewa juga dengan Allah. Orang yang istimewa dengan Allah. Artinya apa dia? Orang yang sudah ada persiapan untuk mereka berada pada malam Al-Qadar. Ada beza. Orang yang baru cuba-cuba, dia tak bersedia lagi. Dia baru cuba-cuba. Nak try baru. Baru tahun ni nak try. Tak apa. Kira okey dah tu. Tapi lebihnya orang yang sudah ada persiapan awal lagi dah. Bulan Rejab lagi dah ada persiapan. Bulan Sya'ban lagi dah ada persiapan, persediaan untuk memburu malam Al-Qadar yang istimewa. Saya katakan tadi, umur kita tak panjang, semakin tua, amalan kita sedikit, tapi Allah bagi satu malam yang kita buat ibadat, bermula daripada terbenam matahari, kemudian sampailah hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Tempoh in between Maghrib sampai subuh lah, lebih kurang kita kata. Antara tu, apa sahaja yang kita buat yang disebut sebagai kebaikan dan ada ciri ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita dapatlah yang dikatakan kemuliaan. Buat ibadat itu seolah hidupnya beramal selama 84 tahun. Ni nak bagi satu makna pengertian yang umum, yang general. Biar kita rasa, oh, yang ni dulu 84 tahun. Baik, tanya balik diri saya, agak-agak sampai ke umur kita 84, adakah kita rasa boleh jamin umur aku ni 70? Dengan jenis macam-macam saat ni ke benda, jenis makanan hari ni, ya Allah, dengan Ajinomotonya, kalau boleh 1 kilo nak masuk dalam gulai, Allah. Beli pula di bazar Ramadan macam-macam jenis makanan, minuman, yang ada gas, yang tak ada gas, campuran itu, campuran ini. Banyak pula bahan chemical, kimia, dan banyak pula yang itu, yang ini racun pula lagi. Sayur yang tak dibasuh, ikan, macam-macam yang busuk, daging yang kena cucuk, daging yang akhirnya di antara faktor yang kata makanan tadi tidak mendapat ataupun tidak zatnya menyihatkan tubuh badan. Makna kata penyakit cepat ada pada diri. Macam-macam kita dengar, kanser prostat, kanser pankreas, breast cancer, macam-macam kanser, limfoma ke apa benda. Apa dia? Lymphoma, kanser. Ustaz Hanafiah Malik yang kena tu. Allah, sial. Nampak? Macam-macam hari ni. Umur kita jangka sampai ke 60-70, belum tentu. Macam-macam faktor yang memendekkan umur kita hari ni. Dan juga termasuk orang yang tak
beribadat awal umur usia mereka dulu, lalu berkat hidup ditarik rentap oleh Allah. Sebab waktu muda dia enjoy banyak. Tak salah nak enjoy, kita pun enjoy juga. Sesekali enjoy, seronok layan. Ada lagu-lagu, layan. Kan bahasa ni, layan. Layan, TV, layan. Enjoy bukan tak enjoy, tapi terlebih enjoy maka memendekkan umur, sebab hilang berkat, tidak diisi dengan aktiviti yang agama ataupun aktiviti akidah, ibadah, akhlak. Bila mana umur dah 60 tahun, banyak amalan yang kita tak buat dulu. Rugi tak? Rugi. Barulah datang awareness, kesedaran, Ustaz, ya, saya dalam keadaan betul-betul Ustaz, rugilah. Waktu dulu saya tak nak jadi macam Amru bin Salamah. Wih, pandai dia. Dia pun dengar ceramah, mula dia dah tahu, dia faham dah. Siapa dia Amru bin Salamah? Umurnya 6 tahun sudah boleh jadi imam di masjid. Sekarang Ustaz, saya umur 60 tahun. Allah, jauh nak menyaingi sahabat Nabi Amru bin Salamah. 60 tahun ni barulah nak boleh jadi makmum di masjid. Dulu saya sibuk Ustaz. Saya dulu macam-macam lah. Kaya tu saya ceritalah. Jet pun saya ada. Ada satu datuk ngadu. Dia cerita betul. Kaya, sembang mana ada main sembang. Kedai kopi, kedai mamak, apa barang. Apa sembang-sembang petang-petang kepuk lekor lagi lah. Tak main. Nun, paling kurang pun resort. Country resort. Padang golf tu biasalah. Golf club. Itu tempat saya. Kemudian hotel tu biasa. Lunch, Meridian Hotel. Oh, seronok lah. Pagi, dinner apa dia, breakfast, Concord Hotel. Oh, semua yang hebat-hebat. Cerita mana dia main projek, main RM20, RM30, jual minyak. Tak jadi. Jual buku, bukan itu projek saya Ustaz. Semua million, juta. Sembang, mesti juta. Sembang juta. Akhirnya, kawan tipu, lingkup habis bisnes saya. Terduduk dengan gelaran Datuk Seri. Ni orang kaya ni. Dan mula dia pun diceritalah bila mana saya jadi macam ni. Yang katakan terantuk, baru tengadah, baru teringat Allah. Dah terantuk ni, barulah fikir, ya Allah, dulu aku sibuk dengan dunia sampai aku lupa nak pergi masjid. Sibuk dengan dunia sampai lupa nak berjemaah. Tak baca Quran, solat pun kurang. Bila jadi macam ni baru teringat, dah masuk 60. Jadi dia kata pada saya, Ustaz, ginilah manusia ni. Betul lah Ustaz. Dia seumpama batu yang dibaling. Kemudian tinggi mana pun kita baling batu, maka batu tu akan jatuh juga. Itulah sifat manusia ni. Macam mana hebat dia, macam mana kedudukan dia, kaya pun, tapi akhirnya nampak jatuh juga. Saya kata, Datuk Seri, Allah dah cerita dalam Quran tentang Fir'aun. Bukan baru ni. Fir'aun hidup bukan zaman Rasulullah, zaman Nabi Allah Musa. Macam mana Fir'aun 500 tahun. Fir'aun ni kaya tu satu, kuasa. Sampai mengaku, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi, kata Fir'aun. Hebat. Kita tengok hari ni pun Donald Trump pun tak mengaku lagi dia sebagai Tuhan. Hebat-hebat Donald Trump tu. Trump juga. Tapi tak berani nak mengaku diri dia Tuhan. Fir'aun mengaku diri Tuhan. Trump baru berapa umur tu pun nampak dah melebih, nampak muka gitu dah kan. Kalau tahu Trump saya kena dia, saya kutuk dia, mau dia cari Salim dia ni. Nak cerita Trump macam tu, nak masuk dalam tahun Trump dah tak lama lagi. Pendek umur Trump, tak sampai pun 100 years old, tak sampai 100 tahun. Fir'aun 500 tahun. Akhirnya mati juga. Tu yang kata Fir'aun, sakit pun tidak, kanser mana ada, prostat ke pankreas tak ada. Dia ni tu saya kata nak flu, nak sesama, nak resdung lagi jauh. Makanlah udang nak dekat 1 kilo pun tak ada hal ni. Kalau ada sampai belacan, sampai macam kuinin, kalau tengah-tengah hari ni letak kita sampai kita belacan, sampai kuinin, tak tahulah puasa ke tidak kita ni kan. Dengan pula ikan rebui, la ilaha illallah, cukup dah. Dapat pula seekor tengah hari, kalau tak puasa lah nak ceritanya kan. Tak ada makan banyak belacan resdung, tak ada Fir'aun. Bantailah al-bantayun wal sapuyun wal balun. Tak
tak ada masalah. Tak ada penyakit Firaun. Tu saya tu gatal ketiak pun tidak Firaun. Allah bagi hebat Firaun 500 tahun, tapi akhirnya tadi lambung, akhirnya mati juga. Mana harta dia? Harta di mana dia? Tak ada pun dibawa sampai mati dah. Begitulah kalau kita fikirkan balik, rupanya yang kita nak tinggalkan ini adalah sesuatu yang paling berharga. Apa dia? Amalan. Semua orang macam tu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Makna kata apa dia? What is your preparation? Ask yourself. Diri saya, diri tuan-tuan. Amalan kita ni, kita nak buat amalan 84 tahun, kita tak mampu. Kot kalau 84 tahun pun adalah berapa tahun yang solid betul-betul ibadat yang kita buat ni, kalau Allah nak angkat berapa tahun daripada kesedaran setelah mana bertaubat. 60 tahun manusia, 20 tahunnya tidur. 20 tahun tidur. Ambil 6 ataupun 7 jam sehari, kali dengan sehari 24. Apa dia dengan sebulan dengan setahun. 60 tahun tidur kita 20 tahun. Tolak tinggal 40 tahun. Sebelum akhir balik, kita ambil lah kata 10 tahun. Baki berapa? Tinggal 30 tahun. 30 tahun, adakah kita terus ibadat? Tak. Ada yang ramba dulu. Ada yang dulu dalam keadaan macam tu. Campur, kejap ramba, kejap masuk di masjid, kemudian keluar balik, masuk balik. Tu, nak cari yang betul-betul rasa aku ni dah tinggal dah habis dah. Aku tak nak dah dunia glamour aku ni dulu. Sekarang ni dah aku taubat dah, ya Allah. Aku takut bila mana Sayyidina Umar cerita tentang api neraka, panasnya 70 kali ganda daripada api dunia. Aku takutlah. Aku takut, ya Allah. Kemudian yang kedua kata Sayyidina Umar, dalamnya jurang api neraka sebagaimana batu yang dilepaskan, dilemparkan 70 tahun baru nak sampai ke dasar jurang yang kata dalamnya api neraka, baru sampai ke lantai. Bayangkan 70 tahun batu tu dilepaskan, dilemparkan, baru nak jatuh sampai ke dasar. Maksud kata dalamnya api. Yang kedua, yang ketiga macam mana neraka Allah? Dia punya dasarnya dibuat daripada keluli api besi yang menggelegak. Oh, bila dengar macam ni Ustaz, saya tak tahan. Allah, saya tak maulah Ustaz. Dalam keadaan dulu banyak saya lalai. Yang saya tak ingat Allah, sehari semalam ni saya boleh kira lah berapa minit je saya betul-betul berdamping dengan Allah. Makan pun tak baca bismillah, bangun tidur pun tak alhamdulillah. Nak ikut sunnah Nabi, lagilah boleh belah. Oh, yang ni lagilah. Sampai dia kalut nak sambut hari raya, terlupa nak bayar zakat fitrah. Yang tu pun ada juga. Kalut sibuk tukar duit raya, sampai lupa nak bayar zakat fitrah. RM7 tukar duit raya, RM700. RM7 leka luai, lalai. Berapa banyak masa yang kita lalai dengan Allah. Cuma renung tenung balik. Macam mana agak-agak aku ni? Itu belum yang lain lagi. Yang tengok TV pula lagi. Allah, kan? Kalau gemar gegar berganza boleh tahan lagi lah. Yang jenis tak ada gemar ni, gegar berganza je. Yang sebelum ni berapa lama? 2 jam sekali adab. Tu macam-macam pula lagi. Tu yang gegar berganza. Belum lagi akademik Fantasia. Belum lagi cerita-cerita TV. Tolak. Betul lah Ustaz, 60 tahun umur saya, adalah kot dalam setahun kot saya rasa yang betul-betul saya buat ibadah. Tu yang kata ulama, sesungguhnya umur kamu dikira waktu kamu mengenal Allah. Bila kita kenal Allah, umur itu baru dikira oleh Allah. Bila kita kenal, baru hari ni Ustaz, barulah kira umur hari ni yang sebenar. Bukan umur yang kita yang sambut happy birthday dah berapa tahun? 50 lilin yang kita tiup. Bukan itu yang dikira umur. Umur setelah mana kamu mengenal Allah, itu baru dikira oleh Allah. Tu tak sampai setahun meninggal dunia. Sejak daripada dia bertaubat, tak sampai setahun meninggal dia. Itulah yang sebenar-benar hidupnya di dunia dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah bagi peluang sekali di bulan Ramadan ni. Tu yang kata rugilah. Kalau kita duk asyik dengan dunia tak habis-habis, persiapan hari raya apalah kita kata sangat. Betul. Tak tahulah saya dah umur 43 ni. Tak
fikirlah pun sangat kalau kita nak raya sangat. Yang raya beria ni orang perempuan je kot. Betul-betul nampak raya orang perempuan. Isteri saya pun cakap, dia kata, bang, sebenarnya orang perempuan yang jenis beraya sangat ni. Iyalah, saya kata. Iyalah. Baju dah tentu lebih daripada sepasang. Laki tak apa, saya kalau baju ini pun tak apa dah, pergi raya cukup. Tengok baju merah merelit Ustaz, tak apa, kongsi pakcoy pun kongsi pakcoy. Janji ada baju, orang laki tak ada banyak kena, dikira ada je. Cuma orang perempuan ni jangan. Cincin tak beli lagi bang. Cincin. Handphone baru bang, handphone raya, mana handphone raya? Ni handphone raya bang. Takkan nak pakai Samsung, apa barang Samsung? Kan? Adik-beradik Samsung aja. At least abang iPhone lah. iPhone. Contoh, ni bukan isteri di sini, di Zimbabwe insya-Allah, mudah-mudahan. Jauh. Handphone pun nak raya. Tu, lagi apa dia? Ni, Subang takkan Subang macam ni nya. Mana Subang raya? Paling tidak pun apa? Swarovski. Subang Swarovski. Tidur ke banyak orang perempuan ni nampak lena. Kalau lalu terkhamdar ke dah ni ke hari ni. Nak ceritanya, orang perempuan yang banyak raya daripada orang lelaki. Sebab bagi dia, alah tak apa, laki aku dah alim dah, esok apa hal pun aku dapat syafaat dengan orang tua tu. Orang tua je bagi kita. Nampak orang perempuan, sedap mulut dia orang tua kita. Dia tak buat ibadat sangat, dia kata tak apalah orang perempuan ni uzur. Tu yang kami pun buat lah kerja kami, sibuk orang lelaki. Sibuk. Dia tak rasa nak menggamit Lailatul Qadar sebab dia kata dia orang perempuan. Syurga? Syurga janganlah Ustaz, kami janganlah dikecualikan. Nak pula. Ertinya Lailatul Qadar ni makna kata semua lelaki dan wanita. Yang paling seronoknya ibu-ibu, ya, kaum muslimat sekalian, masuk besok di syurga Allah sudah menanti Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Semua yang kita hari ini jadi ibu, kita nak berjumpa dengan ibu kepada ibu orang yang beriman, Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin Khadijah Khuwailid. Tanyalah mana-mana muslimat. Takkan kata, tak adalah, cukup dah, aku jadi diri aku dah. Aku dah masuk syurga dah. Keistimewaan kita esok berjumpa dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Kita tengok ibu pengorbanan, ibu perjuangan bagi sekalian ibu yang ada. Tak ada yang boleh menandingi perjuangan pengorbanan Khadijah. Sehingga baju yang dipakai waktu Khadijah nak wafat, nazak, diriwayatkan ada 200 tampalan di baju Siti Khadijah. Punya hebatnya perjuangan dari sudut harta, habis pengorbanan perjuangan. Kita hari ni ada pula kain telekung Siti Khadijah, lagi hebat. Itu pun kadang-kadang beli, makai pun tidak. Dia kata tunggu raya baru nak pakai. La ilaha illallah. Itu kalau ada nyawa, ibu-ibu sekalian, baik dipakai bulan Ramadan. Raya nanti dulu, itu cerita kemudian. Kalau panjang umur, elok pakai Ramadan. Antara kita nak bertemu Lailatul Qadar ialah cara kita punya pakaian. Bersih ke bersihlah, kan? Buanglah bulu ketiak dengan 4 depa panjang, kita buang. Gunting, shape, ya, kemudian cukur apa yang patut, gigi bersih, siwak dan sebagainya. Nak masuk malam Al-Qadar ni macam tu. Bersih diri, pakaian lawa-lawa cantik. Ni biar je dengan tek lalat, kepiah. Nak dekat 10 tahun tak pernah dibasuh. Silap tek lipas dengan tek lalat, macam-macam, tek cicak pun basuhlah. Kalau tidak, beli yang baru. Beli yang mahal sikit. Jangan kalau ini ibadat mayang je lah, apa nak mahal sangat. Yang orang beli pasal malam tu sudahlah, selai 5 kupang. Loh, time nak ibadat tu pakai yang murah. Tapi bila nak dinner, ombol, bila raya bukan main hebat. Itu yang kita tak betul. Raya tu sehari je. Ramadan ni sebulan, 30 hari. Yang kita nak masuk malam Lailatul Qadar sama dengan 84 tahun. Takkanlah kita tak nak, ya, bersungguh-sungguh bertemu malam Qadar. Rugilah. Ya, rugi. Sebab kita nak dapat ni mesti ada persiapan pada diri juga, bersih. Begitu juga ibu-ibu pakai kain telekung yang lawa. Tapi Khadijah binti Khuwailid tak ada kain telekung Siti Khadijah. Walaupun namanya Siti Khadijah, dia pun tak pakai kain telekung Siti Khadijah. Kira hebat orang Melayu daripada Siti Khadijah Arab ni. Itu cerita dia. Makna kata 200 lebih punya harga telekung tu Siti Khadijah tak pakai. Betul? Ya, 200 ditampal pada baju yang dipakai oleh Khadijah. Mana ada duit dah. Kita hari ni 200 lebih beli, menyimpan. Itu kita punya kesilapan. Patut pakai ni. Ni malam ni dah masuk dah malam 20 ni. Kan malam ni 20. Ke malam 24 dah malam ni.
Rasa macam nak raya lah kan. Lagu raya banyak ni. Malam ni dah masuk dah malam 20. So malam ni kita cuba ubah kan. Kalau sebelum ni pakai baju perak aja kan, baju singlet lah, yang perempuan dengan baju bebek lah kan, dengan baju kelawar. Tu sah malam ni, tu sah kelawar, tinggalkan kelawar. Kelawar tu cerita nanti lepas habis 10 malam yang terakhir. Betul? Nabi makna kata 10 terakhir ni isteri pun dah kira jarang-jarang jumpa. Makna kata dah sampai macam hampir tak kenal dah isteri dia. Sebab apa dia? Sibuk dengan ibadat. Ikatkan kain ketat-ketat, kejutkan isteri bangun, anak bangun. Dan i'tikaf di masjid. Ni cerita boleh tak boleh, itu yang kedua. Nak bagi tahu dulu apa yang berlaku pada diri Nabi SAW sebagai motivasi, encourage untuk kita. Nabi tak duduk di rumah, i'tikaf. Tapi kita habis tarawih melepak pula di kedai mamak. Ada kedai mamak Ali lah, kedai mamak Syed lah, sembang. Kan ada apa? Sembang nak raya ni macam mana tak tahulah. Tak tahulah, bini aku ni dah ajak balik kampung dia pula. Mula-mula setuju balik kampung aku. Tu yang aku kadang-kadang pening. Apa yang pening? Suruh buat ibadat, bukan suruh mikirkan raya lagi. Masalah raya-raya itulah. Bini pula meragam, anak meragam, bini meragam. Kereta pula lagi meragam, 3 kali meragam. Nampak? Dia fikir-fikir ni sepatut 10 terakhir. Terus saya fikir bagaimana aku ni nak berada pada malam 84 tahun. Nampak? Malam 84 tahun. Senang kita sebut malam 84 tahun. Sebab anugerah Allah yang Allah nak beri ni kepada orang yang ada mujahadah. Kalau duk menyembang lepas tarawih di kedai kopi, tak tahulah, ada keharapan agak-agak susah. Makna kata malam yang ke-20 ni sampailah akhir ni, insya-Allah kita cuba buat perubahan yang banyak daripada yang sedikit. Tak tahulah, saya insya-Allah mulalah malam ni ya, nak ajak bini isteri kita semua dengan anak-anak pun semua, supaya apa dia, cubalah buat perubahan. Quran tu lebih sikit bacaan daripada malam-malam biasa. Semayang pun begitu juga. Kalau sujud selalu tak sampai seminit, maka kita lama sikit 3 minit sujud. InsyaAllah apa yang kita sujud tadi ada bacaan dia, ada harapan dia. Bacaan pun tenang-tenang, jangan baca kelang kabut. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tak nak ambil yang jenis shortcut, tak nak laju-laju. Perli jubur pak. Apa benda baca ni? Perli jubur pak. Sampai cicak pun terkejut. Perli jubur pak, apa benda bahasa ni? Bukan perli jubur pak, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Jadi nak sambut malam Al-Qadar ni perbetul ke lah, daripada perli jubur pak kepada Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, insya-Allah. Kalau kita masih lagi duk perli jubur pak ni, Allah, lemahlah kita kata. Apalah yang kita dapat? Tak ada perubahan langsung. Tu yang kata kita nak kena betul tertib. Maknanya kita buat cara proper lah. Makna kata biarlah cara yang profesional sikit. Cara semayang pun eloklah sikit. Kan sejadah tu betul lah. Ini sampai berlipat-lipat, nak dekat 18 lipat dah sejadah tu. Saja dia buat apa tu, dia kata tak apalah zuhud. Cik, pandai pula dia kata zuhud ni. Lah, sejadah tu aku boleh dihamparkan elok, kan? Jadi ni yang bulu ke depan letak dekat dahi, kemudian yang sini lipat lah ni, tak apalah. Dah macam muka dia tengok sejadah tu. Ini kesilapan banyak kita bila kita nak masuk ke satu malam 84 tahun tu. Kita nak kena buat sungguh-sungguh. Makna kata kita tak boleh kita rasa macam mudah kita boleh dapat malam Al-Qadar. Allah nak pilih, ya, baru datang ada keikhlasan. Ihtisab ni artinya ikhlas. Dia ada harapan, dia pun yakin bahawa aku ni akan bertemu Allah esok di negeri akhirat. Jadi mudah-mudahanlah ya, kita ada lagi 10 malam lebih kurang, dan lebih kuranglah 10 hari kita berpuasa. Jangan kita abaikan tanggungjawab dan cuai dengan amalan kita. Walaupun dah buat lebih kurang dalam 20 hari 20 malam, tapi bagi inilah yang sebenarnya nilaian Allah. Allah nak tengok yang dikata bi khawatim. Amalan ni dilihat kepada akhir ending dia. Kalau awal tu cantik stamina, tapi akhir tengok masjid kebiasaan normally
Surau mana pun tak samalah kita nampak di Mekah dan juga di Madinah. Di Malaysia ni macam tu lah. Lagi surut malam ni tengok. Tak sama dengan awal, the first 3 days, insya-Allah. Ataupun the first 1 week kita nampak stamina memang hebat. Tapi masuk malam yang sudah ke-20, cuba tengok malam ni. Kita tak mau kita dipengaruhi. Jangan kita ditipu daya oleh mereka. Biar mereka balik-baliklah. Aku ni balik juga, tapi aku nak balik semula ke masjid sebab aku nak i'tikaf. Pasang niat, azam betul-betul malam ni, insya-Allah. Kalau kita boleh tadi ajak anak isteri, jom untuk kita i'tikaf di masjid. Cuma isteri ini takut jadi fitnah, ya. Orang perempuan tak boleh di rumah, anak tadi, anak lelaki. Sama-sama kita bermaksud beraksi sebagai ahlul ibadah. Mudah-mudahan kalau mati kita, Allah, taubat kita diterima ya tuan-tuan. Amalan kita solid diterima. Baca Quran kita semua Allah terima. Kebajikan-kebaikan every single. Allah makbulan, Allah angkat. Inilah paling gembira khabar kepada orang yang beriman, bertakwa dan beraksi dalam bulan Ramadan sebagai ahlul ibadah. Jangan persia-siakan, insya-Allah saya ulang balik, jangan persia-siakan, jangan mensia-siakan bukan bulan Ramadan ini untuk kita seronok menyambut Aidilfitri sampai cuai dan lalai. Sambutlah, tetapi biarlah yang kita utamakan dulu, yang kita nak habis ni 84 tahun punya malam, insya-Allah. Kalau betul-betul kita usaha bermula pada malam ini, lebih lagi daripada ya hari ataupun malam yang lain dalam bulan Ramadan, insya-Allah kita akan bertemu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sekadar itu untuk pengisian program pada kuliah Zuhur di Proton di sini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati dan rahmati kita semua. Di luar sana ada sahabat saya bawa satu naskah Al-Quran, bukanlah satu, maknanya naskah Quran untuk kita wakafkan ya kepada arwah-arwah. Boleh siapa yang nak wakafkan pada arwah, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang mulia ni pahala berganda ya. Wakaf Quran untuk arwah, mudah-mudahan bacaan tu yang berpanjangan. Satu naskah harga dia RM30. Ada sikit lagi di luar siapa yang berhajat. Dan minyak yang saya bawa dulu, ada bawa lagi ni minyak Rehana Syifa, minyak wangi terapi pendinding diri yang telah disyifa di doa oleh yang berbahagia Datuk Ismail Kamus. Saya sebut dah dulu kan, untuk pendinding daripada gangguan jin, saka, ain histeria, apa lagi, sihir, santau, macam-macam. Alhamdulillah. Yang terkini di Perak, di Kampar, seorang pengusaha kedai kek bakery ya, kedai kek dia disihir sian dia. Setiap kali akak nak buat kek, ustaz, tepung berulat. Selalu kita dengar mayat berulat, yang ni tepung pula berulat. Jenuh lah, takkan nak makan ulat pula kek tu. Akhirnya dia pun pakai minyak ni sebulan. Baru dia telefon repeat order nak 50 botol. Telan ke minum ni kak? Alhamdulillah lah ustaz, minyak ni akak pakai elok dah. Tak berulat dah, tepung elok, naik gebu macam kulit akak jugalah. Yang tu saya tambah lah, itu. Dengan izin Allah. Banyak lagi lah ya cerita rumah gangguan, rumah kedainya, kemudian pada diri keluarga, anak-anak, isteri. InsyaAllah pakai minyak ni. Yang kedua untuk titik ya, bagai pada badan, calik-calik pada sendi-sendi badan untuk anak-anak, pelembut hati dan penerang hati. Boleh buat mandi titik dalam air mandi, boleh buat mandi. Botol ni buat 3 kali mandi. Begitu juga untuk jodoh. Begitu juga untuk anak-anak kecil yang menangis malam. Bukan takat anak, dengan isteri, dengan mak-mak anak sekali, insya-Allah. Mudah-mudahan nangis gelang tak beli lagi raya ni kan, kincir tak beli lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan ya, kalau sebotol tak beli, 10 botol beli, insya-Allah. Mudah-mudahan kan, dengarlah khabar baik, insya-Allah. Abang rasa-rasanya yang rasa tahun ni kita tak payah raya lah bang. Alhamdulillah lah, save dia abang. Penangan minyak ni sampai tak nak beraya pula isteri tadi. Jadi tak payahlah beli gelang-gelang emas tadi kan. Nangis dia, insya-Allah, mudah-mudahan. So dengan yang ketiganya, ada suami isteri, ini untuk rapatkan balik hubungan, insya-Allah. Yang nak bercerai dan sebagainya, mudah-mudahan tak jadi bercerai. Dan ada di Perlis, isteri rawat suami yang penagih dadah, sembuh sepenuhnya dan tak tinggal solat dah suami dia. Itu dia cerita pada saya, bagi tahu, telefon dengan saya, alhamdulillah, testimoni. Dan yang lainnya untuk lumpuh, stroke, migrain, buasirnya. Kemudian kalau kanser dalam badan, organ rosak, boleh buat titik dalam air minum. Setitik 2 lah. Panas, demam yang kuat, batuk dan sebagainya, elok ambil ni, setitik 2. Jangan siang lah, siang puasa kan, malam. Jangan banyak, setitik 2. Jangan sebotol. Pening pula minum banyak-banyak ni kan. Setitik 2 je. Macam minyak cakapak dulu orang tu minum. Itu antara ni, mudah-mudahan
Sebetul harga dia 32, promosi 54, 100 pun ada di luar sana. Siapa yang berhajat, ada sikit lagi. Pantang ni jangan langkah, jangan masuk botol ni ke tandas, itu saja. Siapa yang berhajat boleh dapat di luar sana lah. Wallahu alam. Kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi lah pada kuliah tahun depan. Sebab di sini tahun depan setahun sekali kan, setiap bulan Ramadan. Jadi tahun depan lah kita jumpa kalau ada rezeki. Kalau ada lagi umur saya lah. Kalau tak ada, doa-doakanlah, sumbangkanlah, hulurkanlah bacaan Fatihah. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat ganjaran yang baik daripada Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyya wa rasulah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.